Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar dari Universiti Malaysia Kelantan bagi subjek gelagat usahawan APT 2013 dari kumpulan L4 ingin menemu ramah Anis Amira binti Mak Zamri selaku usahawan bagi produk Nisharia. Sebelum kami memulakan sesi soal jawab, kami ingin menjemput Cik Amira untuk bercerita sedikit tentang perjalanan dalam dunia bisnes. Okey, terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Malam nak. Okey, so saya introduce lah dulu. Okey, nama diberi Anis Amira binti Muhammad Zamri. Berumur 21 tahun. Asal daripada original Kelantan. Okey, macam mana saya nak buat bisnes ni? Macam mana terciptanya idea untuk buat bisnes? Okey, sebenarnya saya dah start buat bisnes daripada sekolah lagi. Tapi just main-main sahaja. Okay, maksudnya tak fokus 100%. Okay, after habis je STPM, dapatlah ilham rasa macam masa tu berimpian sahaja. Sedapnya tengok orang jadi founder, sedapnya tengok orang ada office sendiri, ada kedai sendiri. So daripada situ, Mira terapkan dari diri, aku nak buat benda ni siapa aku pun boleh. Macam gitu. So hari demi hari tu Mira belajar apa itu bisnes. Join kelas. Belajar benda tu, belajar benda ni. Okay, dalam bisnes ni juga kita bukan start daripada terus ke di level yang atas. Mira start daripada just jadi seorang dropship. Menjual pelbagai jenis barang. Tak kisah, gapo orang tawar Mira ke jual. Masa tu. So sampailah satu tahap tu Mira rasa sampai bila aku nak duduk tahap ni. Sampai bila aku just nak jual produk orang. Aku pun rasa macam nak bukan orang kata angkuh, sombong, orang kata nak jadi founder. No, tapi niat masa tu untuk bagi inspirasi kepada orang di luar sana bahawa menjadi seorang usahawan ni benda hok paling menggembirakan. Macam korang semua tahulah. Nabi kita sendiri pun seorang usahawan, betul tak? So daripada situ terciptalah idea juga nak buat kerepek pisang. Masa tu banyaklah kata-kata negatif hok terutamanya. Okey, dia macam mana contoh dia lah. Antara cabaran tu kata, kerepek pisang boleh pergi jauh ke? Kerepek pisang salut pula dengan coklat. Adakah dia tu tak lemau? Okay, so sampailah satu masa 6 hari bulan 8 2020 Mira decide untuk keluarkan kerepek pisang tu. So keluarlah kerepek pisang coklat yang diberi nama KPCP daripada syarikat Nisharia lah. Masa tu Mira just buat hanya untuk 30 botol untuk orang kata testing lah, untuk tengok, untuk dapat feedback daripada orang. And then kita orang dapat feedback tu, alhamdulillah pisang setakat sampai hari ni tak ada lagi orang komplain pisang tu lemau. Setakat ni orang just bagi tahu sedap, rangup benda tu. Dalam kajian Mira juga sampai ke hari ni KPCP ni bertahan sehingga 8 hingga 9 bulan ketahanan dia. Kalau tak buka lah. Kalau buka tu juga dia dalam masa tempoh 2 hingga 3 hari untuk makan masa dia liuk. Tapi tak liuk. Kalau macam UOS tak ingat tutup rapat ke, macam dia susah juga untuk lemau pisang tu. So daripada situ juga
bila dah makin orang nak benda tu, kita pun buka lah sistem team. Sistem team ni pula, masa tu Mira just buka kepada usahawan yang sikit je, dalam 10 orang sahaja masa tu, untuk join, nak tengok macam mana dia orang punya perkembangan lepas join kita punya team. So daripada situ sampailah ke hari ini Mira berjaya lahirkan 200 orang usahawan KPCP yang berada di Seratan Negeri. Alhamdulillah setakat ni. Sabah Sarawak kita dah pergi. Sekarang ni ada yang bertanya untuk masuk ke Singapura. Cuma COVID ni macam dia susah sikit untuk kita nak atur benda tu. Macam gitu. So sekarang juga kita punya staff bahagian operasi sebanyak 10 orang. Kita menghasilkan keripik pisang ni dalam masa sehari tu bolehlah dalam 2000 botol ke atas. Semua kita buat proses ni menggunakan tenaga manusia. Tak ada pun guna tenaga sumbernya daripada kita guna macam tempat menggoreng, macam gitulah. Menggaul ke apa semua tu semua tenaga manusia. Okay. So tu sahajalah, saya rasa macam untuk pembuka sahaja. Okay, so saya serahkan kepada Mimi. Terima kasih Cik Anis Amira. Sebelum tu saya buka soalan kepada pelajar yang bertanya soalan kepada Cik Anis Amira. Silakan. Okey, saya nak bertanya. Saya Muhammad Akram Muhammad Kamal. Selain daripada keripik pisang, ada usaha lain yang dilakukan sekarang untuk meningkatkan lagi Nelisha? Okay, Akram, thank you. Okay, sekarang juga kita untuk Nishalia ni Mira sediakan juga untuk produk kosmetik, lip gloss. Lip gloss ni untuk apa yang kata untuk baiki bibir kita lah daripada kering, kusam, hitam, macam gitu. So produk tu sekarang kita tengah dalam proses untuk mengumpulkan feedback dulu. If benda tu betul-betul berkesan kepada khalayak ramai, InsyaAllah lah kita akan gemparkan lagi. Ya, Akram. Terima kasih atas berita gembira itu. Nanti Mimi boleh join squad tu. Cik Amira. Ya, Fahmi. Saya nak tanya, apa kata sumber daya tarikan Cik Amira untuk memulakan bisnes KPCP ni? Sedangkan banyak lagi benda lain kita boleh buat. Tapi kenapa pilih pisang? Okay, saya pilih pisang tu sebab bagi saya adalah satu kelainan. Sebenarnya nak buat koko jar tapi Mira fikir dah terlalu ramai persaingan. Bila Mira research tengok tak ada lagi terhasilnya keripik pisang ni. So Mira rasa macam aku nak buat lah benda ni. Lepas tu CEO untuk Nishalia ni juga dia pernah menjalani kursus pasal pisang. Maksudnya goreng pisang, macam mana nak hasilkan pisang yang rangup. So daripada situlah kami gabungkan idea, keluarkan keripik pisang tu. Gitu. Maknanya Cik Amira memulakan bisnes ni dengan rakan kongsi lain ke? Saya dua orang. CEO, saya sebagai founder dia. CEO dia Muhammad Syauqi bin Mak Zawawi.
Dua orang lah yang mengusahakan ni Shalia ni. Cik Syauki tu memang kawan rapat Cik Amira lah. Tak perlu pun. Dan untuk saya tahu mungkin dia Fahmi, rakan hati-hati. terdekat ke macam sanak saudara mara ke. Partner ku partner. Dalam Oh. bisnes sahaja. Okey. Terima kasih. Sama-sama Fahmi. Ada soalan lain? Okey, nak soalan kedua bagi saya. Mira. Boleh panggil Mira saja kan? Boleh dah Akram. Terima kasih Mira. Sama-sama Akram. Okey, nak tahu macam mana konsep perniagaan ini berjalan daripada dulu hingga sekarang. Ada perubahan ketara. Setakat ni kita guna konsep tu secara online sahaja. Cuma sekarang Mira cuba untuk offline. Offline tu macam kita pergi ke kedai orang. Maksudnya macam Mira Law ni ada kedai. So macam kita ada masa lebih. Mira pergi ke kedai-kedai untuk introduce kepada dia keripik pisang ni. Gitu. Kita buat sendiri. Mira turun padan sendiri. Bukan bukan kata staff yang buat benda tu. Nak try lah macam mana bisnes secara offline ni. Gitu. Nak tanya yang lebih spesifik, kedai macam mana untuk kita promosikan keripik pisang tu? Kategori apa? Kategori terutamanya macam orang yang buat kedai makanan lah, terutamanya macam kedai runcit. Lepas tu kedai kek, macam tu lah. Industri makanan orang kata. Kedai makan. Okay. Satu target yang kemas. Untuk soalan seterusnya, ini lebih pada marketing. Untuk kita jalan satu bisnes, kita mesti tahu target customer. Cik Amira tahu ke target customer yang spesifik yang menaikkan keripik pisang tu hingga berjaya hari ini? Dari segi golongan umur ke apa tu? Boleh dari segi mana-mana pun. Setakat ni keripik pisang ni disukai oleh semua jenis golongan umur. Maksudnya warga emas pun dia boleh makan benda tu sebab dia memanglah mula-mula dia akan rasa tak mesti try sebab benda tu coklat memang manis. Dia akan rasa manis tapi setakat ni kita menerima feedback semua boleh makan. Macam kanak-kanak pun boleh. Apatah lagi remaja kan. So warga emas pun setakat ni kita menerima semua feedback yang diorang boleh menerima keripik pisang ni. Lepas tu dari segi semua orang juga dia mampu milik. Harga dia sangat mampu milik sebab semua golongan lah mampu orang kata try keripik pisang ni. Kita punya Dapat cuba ni. Harga dia pun RM10 sahaja. So daripada situ orang yang tak berkemampuan sangat pun dia orang boleh mampu milik untuk try. Lepas mengidam orang kata. Ni Akram. Okey, ada soalan daripada ahli kumpulan lain? Okey, siapa idola?
Okay, idola Mira dalam bisnes ni ialah Sifu Mira, iaitu Sifu Jamal, yang kalau korang tahu orang panggil Sifu Bad tu. Dia lah, tu daripada segi kita mentor kan. Daripada idola pula, Nilofa. Sebab apa Mira pilih Nilofa? Yelah macam korang semua tahu, orang Kelantan juga. And then terinspirasi dengan dia punya apa ni orang kata, dia punya perjuangan tu. Dia punya cara dia buat sesuatu tu. So daripada situ Mira tengok, oh hebat cara dia tu. So daripada situ Mira rasa aku nak sangat dapat macam Nilofa buat tu. Yes, kita tak boleh lawan dia okay, tapi benda tu tak mustahil bagi Mira. Macam gitu. Itulah idola saya, Nilofa. Cik Mira, saya nak tanya. Ya. Sepanjang dalam dunia bisnes, apa yang Mira telah capai? Apa achievement lah yang Mira capai? Setakat ni macam hak Mira nak, apa yang Mira niatkan untuk di awal Mira start a business, aku nak sangat tolong family aku ni kalau boleh setiap bulan aku boleh bagi wang tu sebanyak 5 angka. So Alhamdulillah Mira capai benda tu. Selama 4 bulan berturut-turut Mira dah capai apa yang Mira nak. Lepas tu bulan 3, 1 hari bulan 3 2021, tercapai juga satu lagi hasrat Mira untuk buka office sendiri. Office syarikat Nishalia sendiri. So tu adalah achievement hok paling besar Mira rasa. Sebab ialah benda hok kita idam-idamkan macam korang lah. Korang rasa nak benda tu tapi benda tu tercapai. So benda tu dah tercapai. And target Mira juga untuk bantu 200 orang. Mira mula-mula target nak dapatkan 100 orang tim sahaja. Tapi sekarang Mira dah boleh bantu hampir 250 orang usahawan-usahawan untuk join Mira punya business ni. Macam tu. Cik Mira, bagaimana pula daripada segi pengalaman pahit dan manis yang ditemui? Macam mana Imran? Maaf, saya tak dengar sangat. Sepanjang Cik Mira berkecimpung dalam dunia perniagaan, bagaimana pengalaman pahit dan manis yang Cik Mira tempuh? Bagaimana? Ya. Dan macam mana Cik Mira adapt benda tu? Ya. Okay, macam semua orang tahu, kita buat sesuatu tugas, tak kisahlah bisnes ataupun tugas apa sekalipun, kita akan menghadapi cabaran dan ujian dia untuk kita menempuh ke arah kejayaan tu. Okay, so macam mana Mira boleh tempuh segala apa yang datang. Macam contoh, kalau kata modal tak dapat balik ke, diuji dengan kecaman ke, macam mana Mira buat? Mira just ingat berpegang pada slogan Mira, usaha demi kejayaan. Mira pegang benda tu. If jatuh, Mira akan rehat seketika. Rehat tu tak sampai dalam masa sejam pun. Mira akan rehat, take time. Aku tak boleh jatuh. So daripada situ, lepas pada tu Mira akan naik balik. Mira fikir aku nak bantu ramai lagi usahawan-usahawan. Kalau aku jatuh, macam mana aku nak bantu golongan-golongan hak yang bersama dengan aku ni. Macam tu. Okay, tu bagaimana ke? Lagi ke apa satu soalan lagi tu? Dan pengalaman pahit dan manis. Nak cakap
Pengalaman pahit tu terlalu banyak. Kan ya, nak ya? Pengalaman pahit tu kita, bagi Mira, pengalaman pahit tu menjadi satu inspirasi untuk buat Mira berjaya. Contohlah, salah satu contoh, tak dapat sokongan daripada keluarga. Tu yang dululah, sebelum Mira capai ke arah sekarang ni. Pengalaman pahit tu juga pelbagai lah, dari segi customer cancel order, kita pergi COD, kita pergi hantar barang, dan sampai di tempat destinasi kita call, dia block kita semua. Tu cancel order. So daripada banyaklah kita punya masa tak teratur, maksudnya kadang-kadang COD sampai lewat malam, sampai tak tidur, urus stok apa semua. Tu pengalaman yang membuatkan dia menjadi pengalaman pahit dan menjadi pengalaman manis. Pengalaman manis ni ialah Mira dapat bantu orang. Macam salah satu contoh lah, Mira bagi tahu ada seorang tim ni bernama Mimi, contoh Mimi. Mimi daripada seorang tak tahu erti bisnes, tak tahu macam mana nak buat bisnes, and then bila bersama dengan Mira guide, kita bantu, and benda tu memberi, orang kata, result. Mimi tu boleh menghasilkan result. So tu adalah bagi Mira benda yang paling manis. Maksudnya Mira dapat lihat kejayaan seseorang usahawan yang bersama dengan Mira. Macam tu. Okey. Boleh kita ke soalan yang seterusnya, Cik Mira? Boleh. Boleh tak Cik Mira bagi kata-kata semangat dan nasihat untuk anak muda yang baru hendak mula berkecimpung dalam bidang dunia perniagaan ni? Dan sedialah sebab Cik Mira pun bermula dengan daripada sekolah menengah kan? Betul-betul. Okey, kata-kata semangat Mira boleh bagi tahulah. Ramai orang dia akan rasa buat bisnes ni terlalu senang. No, benda tu bukan sangat senang. And ada orang kata benda tu sangat susah. No, dia bukan juga sangat susah. Macam mana kita nak jadikan ia stabil and boleh bawa kita ke arah kejayaan. Maksudnya kita buat bisnes ni bukan separuh jalan. Kita akan bawa benda tu sampai penghujungnya. So apa yang Mira boleh bagi nasihat, yang nak buat bisnes ni, make sure korang punya physical and mental kuat. Sebab apa? Sebab kita nak menempuh dengan pelbagai jenis emosi. Sebab kita seorang bisnes ni, kita akan kita berhadapan dengan manusia. Kita dengan manusia. Kita manusia, dia manusia. So macam kita kena tahu, kita kena bermain emosi. Okay, contohlah Imran ni, Imran PM Mira nak try benda ni. Okay, so Mira kena kenal dulu siapa Imran ni, macam mana. Maksudnya kita kena kenal seseorang customer kita tu. Tak bolehlah kita orang PM kita pun RM RM10, tak boleh. Tu adalah salah satu faktor tidak boleh membawa kita ke arah kejayaan. Kita maksudnya Mira pegang kepada satu slogan ni juga, kejarkan kepada manfaat orang, jauhkan daripada kejar keuntungan. Apa dia benda tu? Selagi kita kejar kepada keuntungan, hari ni aku nak target orang ni untuk aku dapat banyak ni untung ni, aku boleh beli benda ni, aku boleh benda ni. Tak boleh. Kita kena buat, aku dapat customer ni, aku akan make sure dia akan rasa kesedapan KPCP ni dengan seenak-enaknya. Macam tu. Lepas tu juga kata-kata semangat Mira boleh bagi, kentalkan jiwa tu and terus kepada tindakan, and jangan putus asa dalam sesuatu perjuangan kita. Seburuk mana pun ujian yang akan datang menghadapi kita ni, tempuh sahaja. Sebab dengan ujian itulah akan tercapainya kejayaan yang kita impikan tu. Macam tu. Terjawab tak? Macam ada ceramah kita.
Tak boleh we kata semangat macam dia kena ngajar tim pula. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Okey, antara aktiviti usahawan yang Mira lakukan ialah contohlah bagi sumbangan kepada rumah anak yatim, and then insyaAllah juga hari Jumaat ni Mira akan pergi ke Kota Baru insyaAllah untuk agihkan kepada 100 orang terawal juadah berbuka. Macam tu. Okey, lagi aktiviti yang Mira selalu buat ialah kita akan pilih satu hari dalam setiap minggu untuk berkumpul dengan tim untuk kita sharing. Bukan sekadar sharing tapi daripada situ kita boleh rapatkan ukhuwah kita antara tim. Macam tu. Cik Mira, Hmm. macam mana cara Cik Mira jaga Cik Mira punya tim? Okay, macam mana Mira jaga Mira punya tim? Mira jadikan diorang ni ibarat nyawa Mira sendiri. Maksudnya Mira always follow up diorang. Okay, macam mana join benda ni, okay ke tidak. Maksudnya kita kena selalu bersama dengan dia. Kita tak boleh biarkan tim ni terkapai-kapai seorang diri. Macam tu. Mira akan sentiasa bersama lah. Maksudnya setiap masalah, setiap langkah Mira akan bersama dengan tim. Kita contohlah dia ada masalah, kita akan selesaikan sama-sama and kita akan solvekan masalah tu and then kita terus bangkit balik. Macam tu. Lepas tu kalau macam ada anak tim yang capai target diorang, ada Cik Mira bagi reward ke apa? Untuk setiap bulan Mira akan sediakan reward kepada orang kata top team lah, top sales, top member. Tu bukan untuk Mira buat benda tu untuk tanda penghargaan seorang founder kepada tim. Tanpa diorang kita tak akan ke mana-mana. Sebab kita dalam bisnes ni kalau kita bergerak seorang diri kita tak akan maju. Kita kena bergerak berjemaah. Macam tu. So daripada situ kita boleh tarik lah diorang untuk lebih bersemangat untuk buat bisnes ni. Macam tu. Terima kasih Cik Mira. Reward Mira akan bagi berdasarkan tengok diorang punya sale. Maksudnya contohlah kalau diorang capai sales 5 angka,
Mira akan sediakan reward tu, orang kata best lah juga, macam handbag, tudung. Okay, untuk bulan ni juga insyaAllah lah Mira akan bagi reward 916 pula. Macam gitu. Slow-slow kita improvekan kita punya reward tu untuk hebatkan lagi team. Macam tu. Soalan lain ada? Okay, Cik Mira, saya rasa itu je soalan daripada kami. Kami ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kita orang. Dan kita orang doakan semoga perniagaan Cik Mira berkembang lebih maju dan Cik Mira dapat bantu ramai lagi usahawan. Terima kasih. Okay, terima kasih.